Kembali kita ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk aksi perlawanan kelaikan Piala Dunia 2026 di antara Malaysia dan juga Oman. Jadi cerita di separuh masa pertama kita ketinggalan 0-1 kepada Oman, dan di separuh masa kedua diharapkan kebangkitan akan dilakukan oleh skuad Harimau Malaya dengan nampaknya dua pemain sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk, Andy Dos Santos dan juga Brandon Gunn. Adakah dua pertukaran yang akan dilakukan oleh Kim Panggon di awal separuh masa yang kedua ini untuk memperkemaskan di bahagian tengah Harimau Malaya? Jadi Hendrik dan juga Brandon Gunn, dua lagi pemain yang akan dibawa masuk selepas separuh masa pertama. Azam Azmi dikeluarkan untuk digantikan dengan Daniel Ting. Jadi Darren Lock akan dikeluarkan untuk digantikan dengan Hendrik, dan Brandon Gunn masuk untuk memperkemaskan di barisan tengah. Jadi Darren Lock dikeluarkan untuk digantikan dengan Hendrik Dos Santos untuk pertukaran kedua Malaysia pada perlawanan ini. Mereka Brandon Gunn, lagi pemain di bahagian tengah, pemain midfield yang cukup penting untuk skuad kebangsaan, masuk menggantikan Syamil Kuti. Jadi jelas Kim Panggon ingin memperkemaskan barisan tengah di separuh masa yang kedua ini. Ayo Harimau Malaya, kita bangkit segera untuk mendapatkan jaringan sekaligus kemenangan yang kita cari. Dimulakan aksi separuh masa yang kedua perlawanan kelaikan Piala Dunia 2026 di antara Malaysia dan juga Oman. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia dan juga Oman, kedudukan ketika ini Malaysia ketinggalan 0-1 kepada Oman. Jaringan Oman diperolehi oleh Mursi Omar Al-Malki pada minit ke-48 masa kecederaan separuh masa yang pertama. Kini separuh masa kedua bermula. Stuart Wilkin peluang ketika ini, Faisal Halim dalam kawasan penalti. Dia cuba untuk melakukan satu lagi hantaran ataupun cuba untuk memperdaya pertahanan, namun agak jauh dari kawalan kakinya. Sekali lagi positif seperti separuh masa yang pertama. Peluang awal di sini untuk Faisal Halim. Saya rasa dia perlu ke sebelah kirinya dan cuba dengan kaki kiri kerana tak ada larian daripada pemain Malaysia ke sebelah kanan. Kombinasi yang baik dari bahagian tengah di antara Stuart Wilkin, Romel. Hendrik Dos Santos. Baik kawalan dari Hendrik. Sekali lagi peluang untuk Malaysia. Satu hantaran, tandukan dari Romel. Ditumbuk oleh Ibrahim Sepakan. Kali ini agak tinggi dari Brandon Gunn. Dua percubaan, dua peluang yang dimiliki oleh Malaysia di awal separuh masa kedua ini. Ya, baik daripada Hendrik yang meletakkan bola dalam kawasan yang agak berbahaya. Terlalu tinggi untuk Romel. Tumbuhkan. Dan Brandon Gunn dengan salah satu sentuhan pertamanya tinggi daripada Brandon Gunn. Tetapi positif sekali lagi daripada pasukan negara. Ya. Dan saya rasa tindakan yang bijak daripada penjaga gol. Jatuh, cuba meredakan keadaan seketika. Dari Corbin, tandukannya ke belakang. Brandon Gunn cuba untuk menghalang gerakan kali ini. Corbin Ong kemas padan untuk menghalang gerakan dari Mohsin Al-Ghassani. Dan Azmi beraksi cemerlang di separuh masa pertama, namun terpaksa akor untuk sepakan penalti yang diperoleh oleh Oman pada penghujung masa kecederaan separuh masa pertama. Ke dalam untuk Oman. Faisal Halim terus melakukan hadangan. Hantaran ke dalam untuk Malaysia. Untuk Wilkin, untuk Corbin Ong. Brandon Gunn jauh dari gerakan kakinya. Kanan terus diberikan oleh pemain Oman. Sebuah pertama daripada Brandon Gunn perlu lebih baik. Berikan sebelum pada Oman.
Kamisi. Belakang untuk Mohamed Al-Musalami. Malaysia terus memberikan tekanan. Faizal Halim. Oh, dia diasak dari belakang. Bahkan percuma untuk Malaysia. Goals. Dominic Tan. Hantaran Enrique Santos. Nanti hantaran dari Rome Morales. Lepas pula Dion Coles. Saya sudah merampas kawalan dari Mohsin Al-Ghassani. Dari Hendrik. Terus mencari Romel. Untuk Arif Aiman ketika ini. Terus memecah laju. Cari rakan untuk melakukan tolakan. Masih lagi Arif dalam kawasan penalti. Rembatan dari Arif. Kali ini tidak tepat rembatan dari Arif Aiman. Peluang yang baik daripada Arif menciptanya sendiri. Tapi ramai pemain di hadapannya. Satu sudut yang agak sukar untuk menewaskan Al-Mukhaini. Jaga gol Oman. Satu tampanan baik dari Hendrik. Mana Rome melakukan offside dari meneruskan permainan. Jauh dari Ibrahim. Penalti, keluarkan bola. Hendrik lepas dari pemain Oman ketika ini. Asif Al-Sadi. Yang terlepas. Ini peluang untuk Oman sekali lagi. Bahaya kedudukan ini. Mencari ruang untuk melakukan percubaan. Terkena tiang. Hampir-hampir saja. Gawang Malaysia bola sekali lagi. Namun bujur. Bola terkena tiang. Satu kedudukan yang cukup merisaukan. Ya, peluang besar untuk Oman menggandakan kedudukan mereka. Nampak seperti tak laju bola percubaan tersebut, tapi kedudukan Syian mungkin agak jauh. Bahkan penjuru untuk Oman. Lagi gerakan dari Oman. Terus melakukan hantaran ke dalam kawasan penalti. Kesan dari Dion Coles, Daniel Ting. Dari Hendrik. Brandon. Juga Stuart Wilkin. Refaiman. Brandon mencari Dominic Tan. Malaysia mengasak dari sebelah kiri. Robin Ong. Untuk Hendrik Dos Santos. Stuart Wilkin. Penalti untuk Arif Aiman. Lagi Arif. Pemain-pemain Oman terus bertahan ketika ini. Berada di kawasan sendiri, menutup setiap ruang. Meninggalkan pemain Malaysia untuk melakukan hantaran. Sudah offside kedudukan penyerang Oman. Ruang untuk Malaysia. Arif Aiman ketika ini bergerak solo dalam kawasan penalti.
Kali ini menjadi baca oleh pemain pertahanan Oman. Yon Kul masih lagi dalam permainan. Satu hantaran mencari Faisal Halim. Terus melakukan hantaran. Keluarkan oleh Hamid Al-Khamisi. Minit pertama di separuh masa yang kedua. Malaysia terus mencari jaringan penyamaan. Di antara mencari Faisal Halim. Bin Ong terus mendapatkan Romain Morales. Malaysia berpeluang mesti lontaran ke dalam ini. Yang dilakukan oleh Bin Ong. Faisal Halim dari Corbin, tadukan ke belakang yang dilakukan oleh Romain Morales. Peluang daripada Oman sebentar tadi tertiang, muncul rebound tidak dilakukan oleh Kasani. Dan kemudian hantaran daripada Faisal Halim yang cukup baik. Dan Asian melakukan clear dan mencari Bin Ong. Dalam untuk Oman. Jadi tanduk oleh Daniel Ting. Peluang ketika ini untuk Oman membuka ke sebelah kiri, jadi ruang untuk melakukan rembatan. Muncul pertahanan Malaysia pantas untuk menutup ruang. Salah Yahya. Gandingan yang baik ketika ini, namun gagal untuk melakukan aksi penyedah yang lebih cemerlang. Diselamatkan oleh Syanaz ni percubaan yang dilakukan oleh Salah Yahya. Mudah tangkapan daripada Shihan, tetapi gerakan pemain-pemain Oman ini adalah satu yang agak menarik. Salah Yahya percubaan tersebut. Andrik buka kepada Daniel Ting. Arif Aiman. Yon Kul. Renggan. Balik kepada Bin Ong. Jawab Faisal Halim. Wikin. Arah untuk Romel. Andrik. Balik kepada Bin Ong. Satu hantaran peluang untuk Daniel Ting. Tandukan dari Daniel Ting. Terlepas sekali lagi. Romain Morales. Satu umpanan dari Daniel Ting. Hampir-hampir untuk menewaskan Ibrahim Al-Muhaini. Menjaga gol Oman. Hantaran yang cukup baik. Daniel Ting ingin mencari kedudukan Romain Morales, tetapi penjaga gol yang lebih pantas untuk menepis. Kemudian yang terkena Romain Morales keluar untuk satu sepakan gol, tetapi positif sekali lagi
Ini sesuatu yang perlu berlaku dengan lebih. Kita boleh lihat kemasukan Endrick telah memberi sedikit suntikan di bahagian tengah. Dari segi hantarannya, pergerakannya. Sambil itu ada sedikit pelanggaran di antara Arif Aiman dan juga pemain pertahanan Oman. Arif mengalami sedikit pendarahan di bahagian kepala akibat pelanggaran itu. Arif berlaga dengan Muhammad Al-Musalami, Kapten Oman. Ketika perebutan di udara. Saya rasa inilah pertembungan di antara Arif dan juga pemain berjersey nombor 2, Al-Musalami. Berakhir dengan menghentakkan kepala Arif. Manggon mengatakan sesuatu kepada Brendan. Ada perbincangan yang dilakukan. Arif terus mendapatkan rawatan dan pegawai perubatan Dr. Jas Kuzairi dan bakal perubatan dari Institut Sukan Negara. Di sana pemain simpanan Safawi Rashid, Kadir Ajmal dan juga Syarul Saad. Arif bangun semula untuk teruskan aksi. Perjuangan belum selesai. Bagi Arif Aiman, main paling bernilai Liga Malaysia buat kali yang ketiga berturut-turut pada 2023. Binong. Ada lagi hantaran untuk Romel. Arif ketika ini cuba untuk masuk dalam kotak penalti dari Arif. Daniel Ting, percubaan dari Daniel. Paksa ditampan oleh pertahanan Oman. Ini petanda yang positif bagi skuad Harimau Malaya. Kita perlu terus menyerang untuk dapatkan jaringan penyamaan terlebih dahulu. Sepakan penjuru dari Arif Aiman. 5 pemain Malaysia menanti dalam kawasan penalti. Masuk Corbin Ong ke bahagian far post. Peluang ketika ini. Corbin Ong tandukan Endrick. Tidak begitu tepat. Arif Aiman ketika ini mencari ruang. Satu lagi sepakan penjuru untuk Malaysia. Lagi Arif. Faisal Halim. Terus dilakukan hantaran dari Arif. Kali ini terus kedagapan tangkapan Ibrahim Al-Mukhaini. Tiga 4 peluang dalam jangka masa 10 saat untuk pemain-pemain Malaysia. Romel, pada situ Endrick, kemudian Dominic Tan. Tapi bagaimana pemain-pemain Oman, pujian kepada mereka. Mereka setiap kali pemain-pemain Malaysia mempunyai peluang, mereka pantas untuk berada di situ untuk mengalah, ataupun sekurang-kurangnya mengacau keadaan. Raimal Mukhaini, gol Oman. Robin Ong terus mendapatkan Faisal Halim dan juga Romel Morales. Ini Romel. Wilkin terus diberikan tekanan. Bayern Gun untuk Daniel Ting. Tekanan keluar tidak kemas dari Daniel Ting. Jadi 2 pertukaran untuk Oman. Salah Yahya dikeluarkan. Begitu juga seorang lagi pemain, Mal Malki.
Jamil Al-Yahmadi dikeluarkan. Dua pertukaran yang dilakukan oleh Yaroslav, pengendali Oman. Dua pertukaran pemain. Giliran Arif Aiman untuk Faisal Halim. Andrik Malaysia mengatur gerak ketika ini. Buka untuk Corbin Ong. Brandon Gunn untuk Andrik Dos Santos. Antar semula kepada Corbin. So Wilkin. Serangan dilakukan oleh Omar Al-Malki. Ini Jamil Al-Yahmadi keluarkan untuk dia digantikan dengan Zahir Al-Akbari. Arif ke bawah membantu. Bin Ong cuba untuk melakukan intercept. Jaya untuk melakukan hadangan. Dalam pantas mencari Romel Morales. Harapan dengan dua pertahanan dari Oman. Faisal Halim. Ini Corbin Ong. Terus mencari Faisal Halim. Hantaran dari Faisal. Penalti. Andrik. Pintas pula oleh Omar. Corbin Ong mujur berjaya untuk melakukan pintasan semula. Brandon Gunn. Ayo Harimau Malaya. Yonkul untuk Arif Aiman. Lagi gerakan solo. Bahkan Daniel Ting. Untuk Brandon Gunn. Daniel Ting. Hantaran dari Daniel Ting. Cari Faisal Halim. Corbin Ong. Namun Corbin Ong dipersalahkan kerana mengasari Abdul Aziz Al-Syamusi. Agak lewat daripada Corbin Ong, tetapi dari segi permainan Malaysia perlu mencari satu perspektif yang berbeza kerana pemain-pemain Oman sentiasa mengepung ataupun berkampung di kawasan sendiri. Sukar untuk kita penetrate di bahagian tengah walaupun kita mempunyai hantaran-hantaran daripada bahagian sayap ataupun bahagian tepi. Sukar untuk pemain-pemain memenangi bola tinggi. Ya. Wilkin untuk Brandon Gunn. Ada Dion Cruz. Penalti. Ini Brandon dikejar oleh Arif Aiman. Dikeluarkan saja oleh Muhammad Al-Musalami. Dia menyedari kelincahan dan kebatasan yang dilakukan oleh Arif. Satu lagi antara Romel Morales mencari ruang untuk melakukan percubaan. Masih lagi Romel. Tak ada ruang untuk Romel. Malaysia terus berusaha untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Hantaran yang sedikit perlahan dari Brandon Gunn. Ini Abdul Rahman Al-Musyaifri. Lagi Abdul Rahman. Baik daripada Corbin Ong meskipun dia diatasi sebelum itu. Sepanjang perlawanan, Corbin Ong melakukan kerja tersebut. Datang daripada belakang, mintas bola, beri tekanan. Hendrik. Penalti untuk Arif Aiman.
John Coles. Hantaran untuk Arif Aiman. Dipintas oleh pemain pertahanan Oman untuk Mohsin Al-Ghassani berdepan dengan John Coles. Melincah dari Zahir Akbar. Saya dapatkan sepakan penjuru. Kepada Nenting keluarkan bola. Kini masih lebih kurang 20 minit. Belum lagi masa tambahan. Nampakkan 2 jaringan. Sepakan penjuru. Terus dikeluarkan oleh Romain Morales. Sepakan kaki kiri. Lakukan Ali Al-Busaidi. Dikeluarkan ini Hendrik. Dalam permainan yang dirampas semula oleh pemain Oman, Mohsin. Harus diberikan kepada Enrico Santos. Tolakan yang sudah pun berada dalam kedudukan offside. Daripada Zahir Akbari. Dan Paulo Josue akan dibawa masuk untuk menggantikan. Di pertukaran yang keempat, Wilkin gantikan dengan Paulo Josue. Dan ini adalah gerakan sebentar tadi. Nampak seperti Dominic Tan mungkin berada dalam kedudukan benarkan Akbari berada dalam posisi onside, tetapi lihat offside muncul daripada jaga garisan. Indonesia sudah pun melakukan 4 pertukaran pemain. Bijak Faizal Halim berjaya membaca arah yang dilakukan oleh pemain Oman, iaitu Abdul Rahman. Tuan pertama dari Paulo Josue. Jadi ruang untuk melakukan hantaran pada Faizal Halim. Robin Ong. Hendrik untuk Faizal Halim. Hantaran dari Faizal Halim. Namun terus kepada Ibrahim Al-Mukhaini. Ya, baik, build up untuk peluang ini dari Faizal Halim. Dia perlu lebih baik, perlu lebih jauh daripada penjaga gol. Ketinggiannya sangat sempurna untuk seorang penjaga gol yang melencong terus ke arahnya. Tak berhenti keadaan padang daripada dulu sampai sekarang. Karena itu Oman akan melakukan 2 pertukaran pemain. Sedang bersedia untuk dibawa masuk Hatim Ar-Rushaidi. Untuk menggantikan Umar Amalki. Jaring gol pertama perlawanan. Sisi pakai penalti di penghujung separuh masa yang pertama. Selain itu Mohamed Mubarak Al-Ghafri juga akan dibawa masuk. 2 pertukaran serentak dilakukan oleh Yaroslav pengendali Oman. Insiden yang membolehkan Oman dihadiahkan sepakan penalti.
Dan ini bagaimana persembahan untuk separuh masa yang kedua ini bagi Harimau Malaya. Bagi saya lebih baik daripada separuh masa yang pertama. Flow permainan adalah sesuatu yang positif. Kualiti permainan juga lebih baik daripada separuh masa yang pertama. Kemasukan Hendrik, Paulo, kita harapkan memberi lebih sedikit tenaga dari segi hantaran mereka juga. Dua-dua mereka kaki kiri, kita menjangkakan 2 atau 3 percubaan jauh daripada mereka. Saya rasa satu risiko yang perlu diambil. Bila mempunyai peluang, lepaskan saja kualiti kaki kiri mereka. Arif dan juga Faisal cuba segalanya, tetapi mereka diikat dengan baik oleh pertahanan Oman ketika ini. Ya, Muhammad Al-Ghafri menggantikan Muhsin Al-Ghassani. Antara Hatim Al-Rushaidi menggantikan Omar Al-Malki. Jadi kedua pemain penyerang. Bagi Oman direhatkan. Yang tidak begitu kemas. Kembali Oman mengatur gerakan. Zahir. Oh, bahaya kedudukan ini. Menuju rembatan yang dilakukan oleh Hatim Rushadi. Dihalang. Peluang pantas bagi pemain yang baru dimasukkan. Berjaya dihalang oleh kedua-dua, Dion Kuz dan juga Dominic Tan. Rashid sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk bagi pertukaran yang terakhir buat Malaysia. Agak penjuru. Muncul Daniel Ting. Dan Syafiq, jika ada seorang pemain yang boleh mengubah sesuatu, Akia Rashid lah yang ini. Hampir untuk menuju ke 10 minit terakhir di separuh masa yang kedua ini. Jongkos untuk Daniel Ting. Kita boleh dengar sorakan daripada peminat-peminat mereka. Masih percaya ada sesuatu untuk Malaysia. Dari Corbin Henry Dos Santos ketika ini. Tan. Jongkos. Rampung untuk Romel. Buka kepada Arif Aiman. Antara dari Arif Aiman. Lagi mudah untuk Ibrahim Al-Mukhaini. Menyebut melampau dari Oman ini untuk melakukan tangkapan. Ting. Oh, Jongkos. Hampir-hampir. Kesilapan di bahagian pertahanan. Kita masih ada 10 minit lagi untuk bangkit. Ayo Harimau Malaya. Masa masih lagi ada untuk kita bangkit. Jadi Akia Rashid akan dibawa masuk untuk menggantikan Faisal Halim. Akia Rashid kita harapkan kemasukannya akan memberi impak yang lebih positif buat skuad negara. 10 minit terakhir di separuh masa yang kedua. Hendrik untuk Romel. Oleh Josue.
Hendrik untuk Paulo Josue. Dikeluarkan oleh Ali Abu Saidi. Jadi sepakan penjuru untuk Malaysia. Dari sini kesilapan yang dilakukan oleh Dion Kos. Ini attitude yang tak boleh ada daripada seorang pemain seperti Dion Kos. Apabila kesilapan dilakukan, dia perlu mempunyai reaksi yang lebih baik di situ dan peluang untuk Malaysia di sini. Penjuru yang sudah berdiam, Brandon Guard kembali mendapatkan Arif Aiman. Antaran dari Arif Aiman keluarkan oleh pertahanan. Ting masih lagi dalam permainan untuk Dominic Tan. Oman mengasak ketika ini. Akhir dipintas oleh Brandon Gunn. Ong sudah berada di sebelah kanan sedikit. Hendrik akan Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman untuk Paulo Josue. Antara dari Paulo Josue. Sekali lagi tangkapan kemas yang dilakukan oleh Ibrahim Al-Muhaini. Sepanjang perlawanan, dia nampak begitu selesa apabila hantaran-hantaran lintang dilakukan, tangkapan-tangkapan yang kemas walaupun ada pemain di hadapannya, masih yakin untuk keluar. Akia. Jadi asak sepakan percuma untuk Malaysia. Jadi kad kuning dilayangkan pada Mubarak Al-Ghafri kerana melambat-lambatkan permainan. Ini pertukaran terakhir untuk Oman. Jadi Arsyad Al-Alawi dikeluarkan untuk dia digantikan dengan Abdullah Fawaz. Juga pertukaran terakhir untuk Oman. Fawaz masuk menggantikan Arsyad Al-Alawi. Ini Muhammad Al-Ghafri yang dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Dalam untuk Malaysia. Gol untuk Dominic Tan. Akia. Ruang untuk dia mengatasi pemain Oman. Azif juga dilayangkan kad kuning. Akia. Hendrik kawalannya. Syihan. Tangan jauh dapatkan Romel. Namun sudah offside. Bukan Romel. 5 minit di penghujung permainan. Malaysia berpeluang untuk mencipta sejarah jika berjaya menyempurnakan setiap peluang yang terhidang. Robin Ong. Kedudukan ini untuk Oman. Lakukan serangan. Peluang untuk Oman. Hampir-hampir saja. Peluang yang dimiliki oleh Abdullah Fawaz. Pemain yang baru dibawa masuk. Ya, peluang yang baik. Satu sentuhan bahagian tengah. Kemudian dengan kaki kanannya. Kaki dominannya. Tapi satu peluang untuk Oman.
Dilihat dari sini, jauh dari perisihan. Ini peluang. Namun antara tiga kemas daripada Hendrik, terkena kaki pertahanan lawan. Lafawas terus tolakan menjadi pintas oleh John Coles. Hendrik. Untuk Dominic Tan. Lagi antaran jauh mencari Romel Morales. John Coles sudah naik ke atas. Azmi mengarahkan rakan-rakannya untuk naik ke atas. Sudah tidak banyak masa yang mereka peroleh ketika ini. Bukan yang tak mencari dari Romel. Walaupun tak banyak masa yang berbaki, tetapi mereka perlu teruskan dengan permainan mereka. Tak boleh nak long ball saja. Itu tak akan membantu. Oh, bahaya kedudukan ini. Bahaya untuk Malaysia. Oman punya peluang. Sihan bertindak cemerlang. Percubaan yang cukup berbahaya dilakukan oleh Abdul Rahman Al-Mushafri. Sekali lagi larian, timing hantaran cukup baik daripada pemain-pemain Oman. Dan Shihan, kita boleh katakan man of the match untuk Malaysia pada hari ini. Pemain yang beraksi dengan begitu cemerlang. Ya. Kerana juru Ting sekali lagi mengeluarkan dari kedudukan berbahaya. Percubaan terus. Pemain Malaysia perlu memanfaatkan peluang yang dimiliki. Bin Ong tandangkan ke belakang. Brandon Gunn untuk Hendrik. Dia ditolak. Jadi sepakan percuma. Antara Abdul Rahman juga dilainkan kad kuning kerana menendang bola selepas whistle dibunyikan. Sepakan percuma untuk Malaysia. Mampukah menghasilkan sesuatu pada ketika ini? Tujuh minit tambahan masa. Peluang untuk Malaysia. Akan pencuru diharapkan mampu menghasilkan sesuatu. Jadi 7 minit tambahan masa, peluang untuk Malaysia menyamakan kedudukan. Kerana pencuru dari Paulo Josue ditepis oleh player gol. Jadi cuba mengejar. Kia berjaya untuk memintas. Brandon Gunn. Taran jauh. Dapatkan peluang Corbin Ong ketika ini. Dia dijatuhkan bagaimana? Tidak menghadiahkan sepakan penalti. Hanya sepakan gol diberikan. Ya, flick yang baik daripada Romel. Tetapi daripada angle ini, sentuhan daripada Corbin On ada tolakan daripada pemain Oman tersebut. Al-Shamosi, tapi tidak dilihat sebagai penalti daripada pengadil. Hendrik. Lagi Corbin Ong. Akia Rashid. Selagi Akia.
Kehilangan bola. Dominic Tan. Terus hantar ke atas untuk Romel Morales. Josue juga berikan bantuan di bahagian pertahanan. Zahid ketika ini. Satu cubaan yang agak liar, namun agak berbahaya sejak dari Akiar. Zahir berdepan dengan Akiar Rashid. Ruang ketika ini untuk pemain Oman. Bahaya ketika ini. Membuka ruang dan itu dimanfaatkan oleh Oman untuk jaringan yang kedua buat Oman. Sekali lagi di waktu kecederaan, kali ini di separuh masa yang kedua. Shihan tewas buat kali yang kedua oleh pemain simpanan yang dibawa masuk, Mubarak Al-Ghafri. Untuk menghadiahkan Oman jaringan yang kedua. Nah, di sini mudah saja pemain-pemain Oman menggerakkan bola. Di sini tidak sepatutnya boleh berlaku kerana terlalu mudah turning berlaku. Tengok larian daripada pemain nombor 12 itu Abdullah Fawaz. Kemudian terus kepada pemain berjersey 14 Ahmad Al-Kabi yang mudah menewaskan Shihan yang telah bertungkus lumus sepanjang perlawanan untuk memastikan Malaysia berada dalam perlawanan ini. Tetapi pemain-pemain di hadapannya telah gagal untuk melakukan tugas yang sama seperti Shihan lakukan. 2-0 Malaysia ketinggalan penghujung saingan. Waktu kecederaan yang terus menghukum skuad Harimau Malaya. Separuh masa pertama dan di separuh masa kedua. 2 gol Oman di waktu kecederaan. Asal Malaysia untuk bangkit semakin sukar. Jaringan kedua yang diperoleh oleh Oman. Inilah penjaring gol yang kedua, Mubarak Al-Ghafri. Terus memberikan kesukaran buat Malaysia di persiapan kelayakan Piala Dunia 2026. Hendrik untuk Romel. Arif Aiman, masih ada peluang untuk Malaysia. Mampukah Arif Aiman melakukan sesuatu? Dia berserangan ketika ini dan berjaya memberi sepakan penjuru. Sepakan penjuru untuk Malaysia. Kali ini lebih ramai pemain Malaysia yang menanti dalam kawasan penalti. Tandukan dari Romel agak tinggi. Baik daripada Arif meletakkan dalam kawasan yang baik, tetapi apabila Romel ke belakang untuk cuba mendapatkan tandukannya, lebih sukar untuk dia. Tapi boleh lihat malam ni perbezaan di antara satu pasukan yang mempunyai pemain-pemain mereka masih kekal bermain dalam liga mereka dan satu pasukan yang tidak. Romel Morales, tampanan tidak begitu kemas pula. Sebagian dari penyokong-penyokong sudah pun bergerak pulang meninggalkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Sebagian gol untuk Malaysia. Gadis sudah melihat jam di tangan.
Dan betul hasil panjang untuk menamakan aksi di antara Malaysia dan Oman. Hasrat Malaysia untuk bangkit tidak kesampaian apabila terpaksa akor untuk tewas pada Oman 0-2 di gelanggang sendiri di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tergagal untuk mendapatkan kemenangan yang ketiga. Jadi Oman akan terus berada di kekan teratas selepas berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang ketiga mereka. Jadi Malaysia tewas buat kali yang kedua kepada Oman dalam tempoh hanya 1 minggu. 0-2 kita tewas di Muscat dan 0-2 kita tewas di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kedua-duanya jaringan di waktu kecederaan separuh masa pertama oleh Muhsin Al-Ghassani dan di waktu kecederaan separuh masa yang kedua oleh Mubarak Mohamed Al-Ghafri. Jadi 2-0 kejayaan buat Oman menewaskan Harimau Malaya. Kita terpaksa akor untuk menerima kekalahan yang tidak diinginkan pada malam ini. Syahan Azmi beraksi cukup cemerlang di separuh masa pertama dan separuh masa kedua, namun terpaksa akor untuk dibolisi dengan 2 jaringan di waktu kecederaan kedua-dua babak. Pemain-pemain sudah pun berusaha, namun pemain Oman lebih memiliki kebolehan untuk mendapatkan 3 mata yang mereka cari. Jadi itulah tamat aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan Malaysia 0, Oman 2.